Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca surah Yunus. Kita masuk dari dalam surah baru, iaitu surah Yunus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ما من شفيع يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita masuk surah Yunus, surah yang baru. Surah ni Makkiyah, surah diturunkan di Makkah.
sebelum daripada hijrah. Baik, dimulakan surah ni dengan alif lam ra. Huruf-huruf yang berada di awal surah ni kekal menjadi rahsia sampai ke hari ini. Tidak ada yang boleh menafsirkannya melainkan dia sebahagian dari mukjizat Al-Quran. Sebahagian daripada mukjizat Al-Quran. Kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka ayatul kitabil hakim. Maksud dia apa? Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmah dan kebenaran yang tetap teguh. Tilka ayatul kitab, inilah dia ayat-ayat kitab, yakni Al-Quran, yang mengandungi hikmah Al-Hakim, yang mengandungi hikmah dan kebenaran yang tetap teguh. Akana linnasi ajaban, tidaklah patut adanya pada manusia yang ingkar itu perasaan hairan disebabkan kami telah wahyukan kepada seorang lelaki dari jenis mereka, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berfirman kepadanya, berilah amaran kepada umat manusia yang ingkar dengan balasan azab, dan sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka disebabkan amal-amal salih yang mereka kerjakan. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi amaran dan menyampaikan berita yang menggembirakan, berkatalah orang-orang kafir yang merasa hairan itu, sebenarnya Al-Quran ini adalah sihir yang terang nyata. Cerita apa ni? Kita baca translation sekali pandang, dengar macam tu je lah. Sebab tu kita nak ada tadabbur. Kita nak tadabbur tu berarti betul-betul makna dia. Slow pun tak apalah, yang penting faham. Kalau laju tak faham, rugi juga, sebab kita nak memahami Al-Quran. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala kata ada orang ni dia hairan, dia pelik dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akana linnasi ajaban, tidaklah patut ada dari kalangan manusia ni, orang ingkar lah, yang merasa hairan, pelik. Pelik apa? Pelik an auhayna ila rajulin minhum. Pelik kami, kata Allah, pelik kalau Allah wahyukan kepada lelaki di kalangan kamu. Dalam tafsir sebut, munkiran ala man ta'ajjaba minal kuffari min irsalil mursalin minal bashar. Orang-orang kafir ni dia rasa pelik kalau Allah Ta'ala ni utus Rasul, utusan Tuhan ni dari kalangan manusia. Sebagaimana yang dinyatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma ba'athallahu ta'ala Muhammadan rasula, apabila Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sebagai Rasul, ankaratil arabu dhalika,
orang Arab mengingkarinya. Au man ankara minhum, ataupun sebahagian dari orang Arab yang ingkar. Mereka kata apa? Allahu a'zamu min an yakuna rasuluhu bashara. Allah tu lebih agung daripada diutuskan rasul dia dari kalangan manusia. Maknanya kalau utusan Allah tu tak patut manusia. Kalau betul dia utusan Allah, yang mari tu malaikat. Tu baru utusan Tuhan. Tiba-tiba supaya kami ngaku jadi utusan Tuhan. Allah lebih mulia daripada mengutus manusia sebagai rasul dia, kata orang-orang kafir. Mereka menganggap utusan Tuhan ni tak patut dari kalangan manusia. Sepatutnya utusan Tuhan ni adalah malaikat, angels. Kalau kita call angels tu malaikat tu, betul lah dia mari daripada Tuhan. Betul tak? Kalau tiba-tiba mari dengan sayap turun daripada langit, berpakaian putih lah, contohlah tu kita kata. Nampak turun daripada langit, naik kuda kau naik apa, nampak, ni adalah orang pakak tengok belakang, who are you? Siapa mu ni? Contohnya, mana anta? Aku daripada Tuhan. Silap-silap, hak tu dia mau kata Tuhan tu. Nah, manusia dia menyangka utusan Tuhan ni nak kena malaikat. Allah Ta'ala kata, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Tidaklah patut ada manusia ni dia rasa pelik Allah Ta'ala wahyukan kepada manusia. Itu maksud dia. Yang Allah wahyukan apa? An anzirin nas wa basyiril ladzina amanu, supaya beri peringatan kepada manusia yang ingkar dan beri juga berita gembira kepada orang yang beriman. Itu tugas Rasul lah. Apa khabar gembira? Anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka. Ni kalau orang sufi dia minat ayat ni. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Dia panggil qadama sidqin. Qadama sidqin ni satu dia panggil the right steps. Jalan yang benar. Jalan benar tu di sisi dia tu, dia kata satu kedudukan di sisi Tuhan. Bila dah sampai kedudukan tersebut, maka dia adalah macam ni. Tapi sebenarnya dalam tafsir tidak diterjemahkan begitu, tidak ditafsirkan begitu. Qadama sidqin ni disebut oleh Ibnu Abbas. Dia kadang-kadang, kenapa dia berhujah begitu? Terutamanya orang putih lah, orang Inggeris ataupun orang yang baca guna literal translation. Kalau ditulis itu apa dia dalam terjemah perkata? Qadama sidqin. Apa? Kedudukan yang baik. Kedudukan yang baik. Qadama sidqin. Jadi dia anggap bahawa dia qadama sidqin ni satu status di sisi Tuhan. Sehingga dia panggil dalam tu, dalam bahasa Inggeris, the right steps. Kalau kita tengok kepada page Sufism, dia akan sebut macam tu lah. Dan dia minat ayat ni. Tapi dia kata, wahai orang tok guru Arab, terjemahkanlah kepada kami apa maksud sebenar. Dia seolah-olah dia translate lebih betul daripada hak Arab ni translate. Jadi sebenarnya yang lebih betul ialah bukan kita guna bahasa Arab tu semata-mata dari sudut bahasa, tetapi kita merujuk kepada perkataan para sahabat yang telah meriwayatkan kefahaman mereka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim yaqulu ajran hasanan bima qaddamu, iaitulah ganjaran yang baik disebabkan apa yang mereka lakukan. Qadama sidqin 'inda rabbihim, iaitulah ganjaran yang baik disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Berkata Imam Mujahid, al-a'malus salihah itu adalah amalan-amalan yang baik. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa amalan-amalan salih mereka akan diganjari di sisi Tuhan. Itulah maksud dia, bahawa amalan salih mereka itu akan diganjari di sisi Tuhan. Sebab tu dalam tafsir Pimpinan Rahman disebut, bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan disebabkan amal-amal salih yang mereka kerjakan. Amal-amal salih yang mereka kerjakan. Berkata Imam Mujahid lagi, al-a'malus salihah ay salatuhum wa saumuhum wa sadaqatuhum wa tasbihuhum. Itulah sedekah mereka, salat mereka, puasa mereka, sedekah mereka, tasbih mereka. Itulah yang dimaksudkan dengan annalahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Itu kebaikan ataupun ganjaran yang baik disebabkan amalan salih mereka. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال ومحمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka. Wa qala al-kafirun, dan berkatalah orang-orang yang kafir yang merasa hairan itu, sebenarnya Al-Quran ini adalah sihir yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Jadi kesimpulan daripada ayat pertama tu, tidak mustahil bagi Allah nak mengutuskan utusannya dari kalangan manusia. Sebabnya sebelum Nabi Muhammad pun telah terdahulu sebelumnya rasul-rasul dari kalangan manusia. Dan ada hikmah Allah Ta'ala utuskan rasul dari kalangan manusia supaya menjadi contoh teladan untuk manusia. Sifat manusia yang ada pada rasul Allah itu menjadikan manusia-manusia lain boleh mengikuti ajarannya dan menjadikan dia sebagai contoh teladan. Kalau tiba-tiba mari rasul dari kalangan malaikat, manusia akan kata apa? Tak apalah, dia malaikat, dia boleh buat, kita manusia. Dia habis. Jadi dia tak beramal dengan perintah kerana dia anggap malaikat je boleh buat, kita manusia tak boleh buat macam tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar rasul, utusan dia dari kalangan manusia. Jadi apa alasan manusia? Dia manusia seperti kamu. Dia makan, dia minum, dia berkahwin, dia letih, dia penat, dia lupa, dia sibuk. Apa lagi? Dia sifat manusiawi. Nabi SAW ada perasaan, ada nafsu. Manusia seperti kita. Bezanya, baginda dimuliakan oleh Allah dengan kerasulan. Jadi kita sebagai manusia boleh ikut, patut boleh ikut sebab dia serupa. Yang membezakan dia adalah tahap kerasulan dan kenabian dia. Dari sudut manusiawi, makan, minum, tidur, berkeluarga, adanya letih, lupa. Cuma lupa dia tak sama dengan kita lah. Tapi sifat manusiawi pada Nabi itu tetap ada. Tujuan apa? Supaya manusia tak ada alasan dia di sisi Allah untuk kata kami tak boleh nak ikut perintah.
Sebab tu kita dah kata sebelum ni, Rasul-Rasul ni adalah hujah untuk manusia. Mereka ni adalah hujah untuk manusia. Apa alasan manusia di sisi Tuhan? Dia kata, hartaku telah melupakan aku dari Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, Nabi Sulaiman lagi kaya daripada kamu. Lalu dia kata, sakitku menghalang daripada kamu. Allah kata, Nabi Ayub lagi sakit daripada kamu. Apa alasan? Kehandsomanku telah memfitnahku. Kejelitaanku memfitnahku. Nabi Yusuf lagi cantik daripada kamu. Apa alasan kita? Aku kuat, aku terfitnah dengan kekuatanku. Nabi Musa lagi kuat. Apa lagi alasan kita? Tak ada alasan. Di sisi Allah ni, semua rasul-rasul dia cukup sifat untuk menjadi hujah ke atas manusia. Nah, apa alasan kita? Tak ada alasan. Alasan yang menyibukkan kita dari Allah Ta'ala, tak ada alasan. Kalau kita kata kita sibuk, tak sempat nak berzikir. Nabi dulu bukan setakat nak berzikir, perang lagi. Dalam perang, solat, musafir lagi duduk berzikir, naik unta duduk berzikir, turun unta duduk berzikir. Sibuk mereka. Kita sibuk juga, sibuk benda lain. Tak ada alasan kita sebenarnya. Tak ada alasan. Kalau alasan kita kata keluarga kita, alasan kita. Nabi Lut, isteri dia pun tak support dia. Nabi Nuh, anak dia pun tak nak naik kapal. Jadi semua nabi-nabi itu manusiawi. Dia adalah manusia. So, kerana sifat manusiawi yang ada pada mereka akan menjadi hujah ke atas kita. Jadi kita kata alasan kita di sisi Allah ni apa? Sebab tu manusia ni akan jadi akhirnya al-akhillau ba'duhum al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Teman baik sekalipun di hari akhirat akan jadi musuh. Mula dah menyalahkan satu. Sebab mu lah aku gini. Ni kan sebab mu lah aku gini. Ni pakat tunjuk ke orang tu, tunjuk ke orang ni. Pasal apa? Sebab dia ingat orang ni boleh jadi alasan dia untuk selamat. Rupa-rupanya tak selamat juga. Lalu dia mula menyalahkan antara satu sama lain. Sebab mu lah dulu aku gini atas dunia. Sebab mu pasal apa? Pasal alasan dia tak laku di sisi Allah. Nak apa alasan? Tak ada alasan. Pasal apa? Rasul, kalau kita kata fakir, aku susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang kaya pun. Dah, lapar banyak hari Nabi lapar, makan roti kering cicah air. Aswadan kebanyakan waktu Nabi makan, kurma dan air. Kita macam-macam ada. Makan macam-macam ada. Buah lagi, lauk lagi, ikan. Kalau tak ada, sekali makan tu 2-3 jenis lauk. Nah, cukup lekat. Ikan ada, udang ada, sutong ada. Tapi beramalan ni tak setanding dengan tu. Jadi maknanya sifat manusiawi tu ada sebab. Boleh saja Allah Ta'ala hantar malaikat, boleh. Tak ada masalah. Tapi Allah berkehendak mengutuskan Rasul dari kalangan manusia supaya manusia tu boleh tunjuk contoh dan juga sebagai ujian kepada manusia yang beriman. Kalaulah malaikat turun, memang orang beriman lah. Ni walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Allah Ta'ala kata apa? Kalau kami, kita akan baca nanti surah Al-An'am. Kalau Allah utuskan malaikat pun, Allah akan hantar dalam bentuk manusia juga. Walalabasna alaihim ma yalbisun. Dan mereka akan buat sebagaimana dia buat kepada rasul manusia betul. Allah kalau nak hantar malaikat pun, Allah Ta'ala tak akan hantar dalam rupa malaikat. Dia akan hantar dalam rupa manusia sebagaimana yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bila dapat rupa manusia akan berlaku sebagaimana kaum Nabi Lut minta dengan Nabi Lut
untuk serahkan utusan ini kepada mereka. Sama. Tak? Jadi pergi mari pi mai tang tu juga. Dari situ je. Kalau dia mengingkari rasul sebab manusianya rasul, dia nak malaikat turun jadi rasul. Allah Ta'ala kata kalau turun malaikat pun sama je, kami akan turunkan dalam rupa manusia. Dan kalau kami turunkan dalam rupa manusia, kamu akan lawan dia sebagaimana kamu lawan rasul manusia ni. Betul tak? Jadi tak ada jawapan, tak ada alasan bagi kita melainkan kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita beriman dengan sekalian rasul. Tak perlu mengucap satu-satu. Ni kena mengucap satu-satu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Isa Rasulullah, Ibrahim Rasulullah, sebut satu-satu rasul. Tu Ibu Yati punya ajaran. Pak Mik punya ajaran. Tak perlu. Bila kita beriman dengan rasul kita, dia adalah keimanan dengan setiap rasul. Tapi kenapa kita sebut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja? Dua alasan. Pertama, sebab kita hidup di zaman dia. Rasul kita ni, kalau orang hidup zaman Nabi Musa, dia mengucaplah Nabi Musa Rasulullah. Kalau orang hidup zaman Nabi Isa, dia mengucap Isa Rasulullah. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beriman, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, kerana deklarasi syariat. Kita ikut Nabi Muhammad, itu kita ikut syariat dia. Walaupun kita beriman dengan nabi-nabi yang lain, tapi kita terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi Isa di akhir zaman pun akan datang membawa ataupun mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak timbul nak kena mengucap sebut nama sekalian rasul sedang kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikut isu Ibu Yati tu dia fahamlah. Kalau tak ikut Ibu Yati tu dia tak kenal lagi Ibu Yati tu siapa, kena Google tengok dah. Ibu Yati dengan Pak Amik. Baik. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Fi sittati ayyam. Dalam 6 masa. Kenapa dia terselit 6 masa di sini? Sedangkan ayyam dalam bahasa Arab adalah hari. Kerana dia meraihkan perbincangan ulama dalam translation kita ni lah, dalam buku. Fi sittati ayyam, 6 hari. Sebab dalam perbahasan ulama 6 hari ini 6 hari mana? Ada yang kata 6 hari sebagaimana 6 hari akhirat, 1 hari 1000 tahun. Ada yang jawab pula 6 hari. Macam mana Allah Ta'ala, macam mana nak kira hari? Sebab masa tu belum lagi ada bulan dan matahari. Hari ni dikiraan kira bulan. Masa tu belum ada lagi. Okey. Jadi macam mana nak kata 6 hari sedang matahari belum ada? Jadi ada yang kata qadar 6 hari. Qadar selama 6 hari. Sedang masa tu belum lagi ada peredaran matahari dan bulan. Tapi apa pun Allah Ta'ala berkuasa menentukan hari walaupun tak ada matahari dan bulan. Kita kata bila Allah Ta'ala sebut begitu, fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa di arasy. Ini pun sama dah, kita sebut banyak kali dah tentang kaedah ahli sunnah wal jamaah dalam beriman tentang ayat-ayat berkaitan dengan istiwa. Dan ada banyak tempat, berapa belah? 14 tempat kau. 7 tempat kau. Saya pun lupa tentang wilayah 9 tentang keseluruhan ayat dia. Bukan satu ayat cerita tentang istiwa, ya, istawa 'alal 'arsy. Banyak tempat dalam Quran
Ini menunjukkan bahawa maha tingginya Allah Subhanahu wa taala dari sekalian makhluk. Arash ni makhluk Allah yang paling agung, paling besar, dan Allah maha tinggi daripada sekalian makhluk dia. Baik. Ma min syafi'in yudabbirul amr, dialah yang mentadbirkan segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih, tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat melainkan sesudah izinnya. Jadi nak sebut apa? Kekuasaan ni mutlak milik Allah. Dialah yang mengaturkan segala sesuatu, dan ini adalah keimanan kita. Sebab tu dalam Quran banyak cerita, ulang cerita ni je. Seolah-olah sampai satu tahap kita kata, tak ada benda lain ke Quran ni nak cerita. Seolah-olah kita kata macam tu. Bukan kita mengingkari Quran, tak. Tapi sebutnya terlalu kerap Quran sebut cerita ni. Sebab apa? Sebab inilah perkara yang paling utama daripada penurunan Al-Quran. Nak suruh manusia ni kekal beriman dengan Allah. Hatta jangan minta syafaat dengan orang lain. Jangan minta pertolongan dengan orang lain selain dari Allah. Tidak ada yang boleh memberi syafaat dan pertolongan melainkan dengan izin Allah. Rupa-rupanya bab syafaat ni, minta tolong dengan orang mati ni, ada dalam semua agama. Orang kafir sambut tahun baru Cina, orang Buddha, orang sambut tahun baru Cina. Malam tu dia persembahkan kepada ancestor dia, tok nenek nama, nenek moyang dia. Sebab apa? Minta tolong dengan nenek moyang. Dia minta syafaat. Tahu tak? Orang Hindu minta syafaat dengan, tidak ada yang boleh memberi pertolongan melainkan dengan izin Allah. Lagi kau punya hebat. Semalam saya dapat satu video dokumentari. Channel dia Plan B daripada Singapura. Dia pergi tempat Kusu Island. Kusu. Kusu. Ada Pulau Kusu. Ada satu tempat di dekat Singapura tu, Keramat Datuk Kong. Keramat, tempat keramat. Kak Azhar tak tahu? Orang Singapura tak tahu. Kak Azhar kata sebab dia tak pergi. Bagus. Keramat Datuk Kong ni, dia nak naik tu, dia kena ada 152 tangga. 152 steps. Naik sampai atas. Atas tu ada kubur, 3 kubur. Dia panggil apa? Bahasa kubur dalam bahasa Putih, Shrin. Tempat suci dia lah, shrine. 3 ada kubur, 3 keramat dia, mak dia, adik dia. 3 kubur. Ada penjaga kubur. Penjaga kubur ni dah generasi ke-6. Depan dia tu, depan-depan tu ada macam-macam. Colok pun ada. Hak bakar pun ada. Dia tanya, ni orang buat apa? Dia kata dia mari minta tolong dengan keramat ni lah. Jadi kita nak buat macam mana? Kalau kita orang Islam, buat cara Islam lah. Kalau orang Kristian, buat cara Kristian. Kalau orang Hindu, buat cara Hindu. Cina, buat cara Cina. Habis semua agama dia pau. Yang dapat keuntungan siapa? Penjaga kubur tu lah. Penjaga kubur. Jadi bila dia kata, kalau saya masuk dalam kubur ni, saya boleh cakap dengan roh dia ke? Dia kata boleh lah, tapi kita tak galakkan lah. Nanti orang kata apa? Syirik lah. Orang kata syirik lah pula, dia kata. Kalau keramat tu masuk dalam tubuh kita ni, nak jadi syirik pula. Dia tak tahu hak dia buat tu dah memang syirik dah. Yang hebat, saya share semalam, saya kata syirik plus gila. Naknya memang orang ni tahap gila punya syirik lah. Habis semua agama dia tapau. Semua orang pergi minta dengan keramat Datuk Kong tu. Orang Cina orang colok. Dekat kubur orang Islam, orang soleh lah konon-kononnya dia. Kita pun tak tahu, kadang-kadang kubur-kubur macam ni, tuan punya kubur tu orang soleh betul. Tapi generasi selepasnya, dia menjadikan kubur tu sebagai tempat dia minta hajat. Satu. Yang kedua, mungkin sebenarnya ada orang yang berkepentingan yang kita tak tahu,
Entah kubur tu betul ada ke betul tak ada pun kita tak tahu. Sebab boleh je zaman dulu berlaku di satu kubur keramat di Mesir. Saya baca dalam dia sebut tentang dua orang bertelaga. Nah, ayah dia mati, dia generasi kedua kau tak tahu lah kira lah, generasi warisan ni dia bergaduh. Jadi nak jaga kubur ni, tak puas hati dan sebagainya, akhir sekali buat keputusan pindahkan kubur ni di tempat lain. Jadi hak menang tu nak ambil kubur ni buat pergi tempat dia, supaya nanti orang pergi kat sana pula. Gali punya gali kubur tu, rupa-rupanya apa? Jumpa tulang lembu. Bukan kubur manusia. Kadang-kadang dia jumpa satu kubur, macam kubur Imam Bukhari ke Imam di Samarkand. Kerana besar kubur dia Imam Bukhari. Kita pun tak tahu betul ke tidak kubur tu kubur Imam Bukhari. Sebab kalau kita tengok, kalau kita baca dalam sejarah, yang jumpa kubur Imam Bukhari ni, orang zaman dulu tak pernah cari pun. Sukarno, Presiden Indonesia Sukarno, waktu dia deal dengan pemerintah Soviet ke masa tu, nama dia Soviet lagi ke Rusia dah, saya pun lupa dah tu. Soviet lagi. Waktu dia deal tu, dia ada satu deal dia, aku nak tengok kubur, aku nak tolong cari kubur Imam Bukhari. Jadi mereka tu akhirnya cari, jumpa satu kubur tengah-tengah padang, rupa orang tidak dikenali kubur tu. Akhir sekali dia kata, kalau ikut cerita-cerita, inilah dia kubur Imam Bukhari. Lalu barulah ditanda, selepas 100 tahun Imam Bukhari dah meninggal. Kita pun tak tahu kadang-kadang betul ke tidak, kita tak tahu. Marilah orang pada hari ni pergi ziarah kubur, pergi ni buat macam-macam. Tujuan apa? Nak minta dengan penghuni kubur. Allah Ta'ala kata, yudabbirul amr. Kenapa nak minta dengan dia? Allah yang mengatur segala urusan. Allah yang mengatur segala urusan. Jadi betul kita kata benda ni ulang-ulang cerita sama, tapi sebab apa kena ulang? Hak kita ulang ni pun ramai lagi hak orang terpesong dan terpengaruh. Apatah lagi hak tak ulang, curah hari ni dia tak pukul 8 lagi. Kalau kita 8 lebih kita kuning dah orang ni. Padahal subuh lewat kan. Tapi matahari je. Tak ada awan, musim panas dah kali ni. Nampak bercahaya sikit. Bukan cahaya ustaz, cahaya matahari. Allahu Akbar. Jadi kita kembali kepada ayat ni. Dialah Allah yang mengatur segala urusan. Tidak ada yang boleh memberi syafaat melainkan dengan izin Allah. Jadi sebab tu kita ni, walaupun kita minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan minta dengan Nabi, minta dengan Allah, sebab Allah pemilik syafaat dan tidak ada yang boleh memberi syafaat melainkan dengan izin Allah. Ayat ni sama dengan ayat surah ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada yang boleh memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kamu yang mentadbir keadaan kamu. Fa'buduhu, maka tunduk dan taatlah kamu kepada perintahnya. Afala tadhakkarun, patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatinya? Jadi inilah maksud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terlepas dari pentadbirannya walaupun sekecil-kecil perkara. Semalam kita dah sebut, Allah ni dia tahu walaupun sebutir benih yang ada dalam kegelapan tanah, walau sehelai daun yang gugur di permukaan bumi, walau apa pun yang berlaku,
dia semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mintalah kepada Allah, berimanlah kepadanya, taatlah kepada dia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberikan kepada kita ganjaran yang baik di akhirat sana nanti, insya-Allah. Baik, kita berhenti setakat tu, kita sambung pada besok hari pada ayat yang seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.